Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Ya saudara, buat julung kalinya, Persatuan Orang Pekat Malaysia (MSDEF) berjaya mengadakan Anugerah Sukan Pekat Negara. Majlis ini diadakan untuk memberi apresiasi kepada semua atlet pekat negara dan pihak yang terlibat dalam memertabatkan sukan orang pekat. Anugerah berkenaan berjaya direalisasikan dengan insentif khas diperuntukkan Kementerian Belia dan Sukan KBS. Justru dengan itu, melalui Majlis Sukan Negara juga kita telah sediakan dana sebanyak 108,000 sebagai insentif khas kepada mereka yang telah memenangi pingat emas, pingat perak dan gangsa. Ini cuma sebagai satu sedikit insentif untuk mereka cemerlang lebih lagi di kejohanan-kejohanan lain. Beliau berkata KBS juga akan terus beri sokongan dalam persiapan kontijen Sukan Pekat Malaysia bagi menghadapi Deaflympic Tokyo, Jepun yang akan berlangsung November ini. Sementara itu, pada Majlis Anugerah Sukan Pekat Negara 2024 yang berlangsung di Ibu Negara, malam tadi menyaksikan Muhammad Zaidi Awang dari Sukan Bowling dinobatkan sebagai olahragawan MSDEF. Manakala Boon Wei Ying dari Sukan Badminton diumumkan sebagai olahragawati. Okey, ya, saya gembira dan saya memang terkejutlah sebab tak sangka saya boleh dapat anugerah hari ini. Muhammad Zaidi juga bertekad membuat yang terbaik dalam memburu pingat emas di Tamasya Deaflympic Tokyo nanti. Atlet berusia 53 tahun itu aktif dalam sukan bowling sejak 1987 dan terlibat dalam banyak kejohanan peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Dalam pada itu, Persatuan Sukan Orang Pekat Malaysia optimis mencipta lebih banyak kejayaan dalam Deaflympic Tokyo 2025. Presidennya, Dr. Ong Shin Run berkata ketika ini kesemua atlet yang layak bertanding sedang menjalani latihan pusat sejak tahun lalu. Menurutnya, kontijen negara menyasarkan lebih banyak pingat emas. Di Brazil, Deaflympic kita dapat 2 pingat emas. Dan saya untuk di Jepun, saya ingat saya nak tambah pingat. Dan kita nak menambah lagi pingat emas di Deaflympic di Jepun. Sabah menjuarai kejohanan trofi cabaran golf wanita Borneo kali ke-23 bagi kategori berpasukan. Kejohanan anjuran Kelab Golf Labuan itu berlangsung selama 2 hari yang disertai 90 pemain dari Labuan, Sabah, Sarawak dan Brunei Darussalam. Tempat kedua dimenangi pasukan Sarawak manakala Brunei Darussalam ketiga dan Labuan keempat. Sabah juga merangkul juara kategori individu bagi Ned dan Gross masing-masing dimenangi oleh Annie Pilin dan Lini Lansing. Terus dipertandingkan kategori senior 55 hingga 69 tahun dan super senior 70 tahun ke atas. Kejohanan cabaran golf wanita adalah acara tahunan yang dianjurkan sejak 1991. RM20 juta diperuntuk bagi pembangunan 8 jenis sukan berpotensi di Tamasya Sukan Olimpik. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh menyatakan peruntukan antara lain tumpu pembangunan bakat. 8 sukan tersebut melibatkan renang, akuatik terjun, olahraga, squash, berbasikal, badminton, taekwondo dan memanah. Kita telah buat keputusan untuk bid kepada MOF untuk minta duit untuk pembangunan bakat yang sama seperti yang NHDP semua, tetapi untuk 8 sukan Olimpik yang telah kita pilih. Dan 8 sukan Olimpik itu mempunyai bakat dan potensi. 20 juta ini tidak akan diagihkan sama rata antara 8 sukan seperti yang saya nyatakan. Bukan semua sukan memerlukan dana yang sama. Okey, oleh sebab itu hasrat kita adalah dengan adanya tambahan suntikan dana ini, 8 sukan ini akan mempunyai potensi yang lebih besar. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Hannah memaklumkan hala tuju jaguh berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang akan diumumkan secara bersama.
Tarikhnya akan diputuskan kemudian. Saya sudah jumpa dengan Datuk Azizul. Kita telah adakan perbincangan yang bagus. Tetapi hasil perbincangan tersebut kita sedang meneliti dan bila masa yang sesuai kita akan umumkan bersama Datuk Azizul dengan saya. Okay? Tak ada lah, maksudnya tak ada. Kita sedang dalam perbincangan. Terdahulu, atlet berusia 37 tahun itu dilaporkan akan mengadakan pertemuan dengan Hannah sebelum memberi kata putus berhubung masa depannya. The Pocket Rocketman sebelum ini mengesahkan tidak akan mengambil bahagian pada kejohanan berbasikal trek Asia ACC 2025 di Velodrome Nasional Negeri Sembilan. Baik, kita beralih ke perkembangan bola sepak negara. George Pompil-Rossi kini tidak lagi bersama Liga Bola Sepak Malaysia MFL. Beliau hanya memegang 5 bulan jawatan Ketua Pegawai Eksekutif Badan Pentadbir Liga Malaysia itu. Perkara itu disahkan MFL menerusi satu kenyataan. Kenyataan itu menyebut operasi Sekretariat MFL akan diterajui oleh Ketua Pegawai Operasi MFL Muhammad Shazli Sheikh Mohamad buat sementara waktu. Perkembangan itu sekaligus menjawab spekulasi mengenai kemungkinan perubahan dalam struktur kepimpinan tertinggi MFL. Terdahulu, kabar angin bertiup kencang mendakwa Rossi tidak lagi menyandang jawatannya. Rossi merupakan individu luar negara pertama dilantik sebagai CEO MFL, menggantikan Datuk Stuart Ramalingam yang tamat kontrak pada 31 Ogos lepas. Skuad Harimau Malaya akan memulakan kempen pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2027 di laman sendiri untuk aksi pertama kumpulan F menentang Nepal. Perlawanan dijadual berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri di Johor pada 25 Mac ini. Perkembangan itu disahkan Setiausaha Agung Konfederasi Bola Sepak Asia AFC, Datuk Seri Wen Sepol. Keputusan tersebut dibuat selepas menerima permohonan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM untuk menganjurkan perlawanan di stadium ikonik milik Johor Darul Takzim itu. AFC tidak mempunyai halangan memandangkan Stadium Sultan Ibrahim sudah mendapat kelulusan sebagai venue rasmi bagi saingan Liga Juara-Juara AFC Elite musim ini. Dalam aksi pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2027, Malaysia diundi bersama Vietnam, Nepal dan Laos. Liga Super, persiapan Terengganu FC TFC untuk berdepan cabaran Kuching City FC malam ini sedikit terganggu. Ketua Jurulatihnya Badrul Afzal Razali berkata ia berkutan pasukannya akan turun tanpa kehadiran dua tonggak utama. Pemain tengah himpun Nurilo Tustasinov terpaksa diketepikan akibat digantung perlawanan, manakala pemain sayap lincah Akhir Rashid berdepan masalah kesihatan. Situasi itu memaksa rombakan kesebelasan utama dibuat bagi memastikan skuad penuh mencapai kemenangan wajib selaku tuan rumah. Perancangannya menurunkan Akram Mahinan di posisi Tustasinov dan Engku Nur Syakir menggantikan tempat Akhir. TFC kini di tangga keempat Liga dengan 27 mata, manakala Kuching City menghuni kedudukan ke-6 mengumpul 23 mata. Kejohanan Hoki Piala TMB 2025, pasukan Hoki Terengganu THT mendapati ramalan selepas berjaya mengesahkan slot ke pentas final. THT berjaya menundukkan Matador HC pada aksi separuh akhir. Pasukan kendalian Muhammad Harfizi Bahrum itu menampilkan aksi cemerlang dengan meraih kemenangan 1-0. Di awal permainan, kedua-dua pasukan memberikan saingan sengit dan melancarkan beberapa serangan untuk jaringan pertama. THT kemudian berjaya membolosi gawang lawan. Hasil pukulan sudut penalti disempurnakan Faizal Sari pada minit ke-40. Gol penting itu sudah cukup untuk memastikan THT ke pentas akhir dan terus memburu kejuaraan treble musim ini. Sementara itu, dalam satu lagi aksi separuh akhir, TMB berjaya menundukkan Maybank dengan keputusan 7-4 dalam perlawanan penuh aksi berbalas jaringan. Keputusan itu menyaksikan TMB dan THT akan berentap di pentas final esok buat kali keempat berturut-turut. Pertemuan ini bakal menjadi pertarungan epik antara dua gergasi hoki tanah air. Dalam pada itu, pasukan Maybank dan Matador HC akan bersaing bagi merebut kedudukan tempat ketiga.
Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Salam sukan untuk semua.